Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Dan di episod kali ini, aku akan tunjukkan bagi korang yang ingin tahu bagaimana ibadah solat ketika korang sakit. Sakit merupakan suatu anugerah, nikmat dan mungkin sesuatu ujian sebagai kifarah untuk menyucikan dosa-dosa. Oleh itu, bersyukurlah kerana nyawa masih ada dan diberikan nikmat untuk bernafas. Bila kita dalam keadaan sakit, mesti ramai orang akan tanya, perlukah kita menunaikan solat ketika sakit? Adakah solat seperti biasa ataupun ada caranya yang lain? Jawapannya, ya. Selagi jantung korang masih berdegup, selagi nyawa di kandung badan, selagi itulah korang wajib solat. Solat adalah tanda hubungan hamba dengan penciptanya. Tanpa solat, maka putuslah hubungan itu dan bertambah jauhlah rahmat Allah dengan korang. Adakah perlu untuk menutup aurat dan menghadap kiblat untuk solat? Ya. Aurat hendaklah ditutup sekadar yang terdaya dengan menggunakan selimut, tuala, stokin dan sebagainya. Hendaklah korang menghadap kiblat sekadar yang mampu. Jika perlu, alihkan katil ke arah kiblat. Sekiranya boleh dialihkan dan mendapat bantuan orang sekeliling. Jika tidak mendapat bantuan, hadaplah ke mana sahaja. Janji, niat penting. Di mana korang boleh bersolat ketika sakit? Solatlah di surau ataupun di mana sahaja yang bersih, yang suci daripada najis. Bagaimanakah solat ketika sakit? Jika boleh berdiri, maka berdirilah. Jika tidak mampu, solatlah dengan duduk, sama ada di atas kerusi ataupun katil. Jika masih tidak mampu, solatlah dengan cara mengiring. Jika tidak mampu, berbaringlah di atas katil dengan meninggikan sedikit kepala dengan bantal atau sebagainya supaya dada menghadap kiblat jika mampu. Jika berbaring, perbuatan rukuk dan sujud hendaklah sentiasa menundukkan kepala. Isyarat sujud hendaklah lebih rendah daripada rukuk. Jika tidak boleh menggerakkan kepala, rukuk dan sujud hendaklah dilakukan dengan kelopak mata. Isyarat sujud dengan memejamkan mata mestilah lebih rapat daripada rukuk jika mampu. Jika tidak terdaya untuk menggerakkan mata, maka solat hendaklah dilakukan dengan isyarat hati. Jom aku sharekan dulu bagaimana korang boleh lakukan wuduk menggunakan water spray ataupun penyembuh air. Ini bagi korang yang tidak berkemampuan. Yelah, sakit ni macam-macam. Ada yang sakit yang memang tak boleh bangun langsung dan tak mampu nak menyentuh air langsung dan sebagainya. Keadaan yang mengharuskan pesakit berwuduk menggunakan water spray ataupun penyembuh air adalah yang pertama, pesakit yang mengalami masalah pergerakan seperti patah tulang, kaki, tulang belakang dan sebagainya. Yang kedua, pesakit yang terlantar di atas katil sepanjang masa. Yang ketiga, pesakit yang berbalut, simen dan sebagainya pada bahagian kaki. Pastikan anggota wuduk suci dari najis dan hadas mengikut sekadar kemampuan. Mari aku tunjukkan amali berwuduk menggunakan water spray. Yang pertama, lihat gambar tersebut. Sembuhkan sedikit air ke tapak tangan daripada alat penyembuh air. Kemudian kedua, ratakan air ke seluruh muka dengan disertakan niat wuduk. Nawaitu raf'al hadasi asghari lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengangkat ataupun menghilangkan hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Ataupun korang boleh niat seperti berikut. Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Yang ketiga, sembuhkan sedikit air untuk menyapu tangan. Dan yang keempat, ratakan air ke tangan sehingga ke siku. Mulai dengan tangan kanan dan diakhiri dengan tangan kiri. Yang kelima, sembuhkan sedikit air untuk menyapu sebahagian kepala. Yang keenam, menyapu sebahagian daripada kepala. Yang ketujuh, sembuhkan sedikit air ke bahagian kaki. Mulai dengan kaki kanan dan diakhiri dengan kaki kiri. Sembuh dahulu air di bahagian tidak berbalut dan menyapu sedikit air di kawasan berbalut. Jika dikhawatiri air semburan tersebut memudaratkan anggota yang berbalut, pesakit perlu bertayamum sebagai ganti anggota yang tidak diwudukkan. Pesakit disunatkan membaca doa selepas wuduk. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aj'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Maksudnya, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah yang Esa, tiada yang menyekutuinya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu hamba-Nya dan pesuruh-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku daripada orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku daripada orang yang menjaga kebersihan, dan jadikanlah aku daripada hamba-Mu yang soleh.
Mari aku tunjukkan bagaimana cara untuk korang bertayamum pula. Tayamum merupakan rukhsah ataupun keringanan yang diberikan kepada umat Islam dalam melaksanakan ibadah ketika dalam keuzuran yang dibenarkan oleh syarak. Ianya merupakan ganti bagi wuduk atau mandi janabah, mandi hadas besar sebagai cara mengharuskan perkara fardu seperti solat dan tawaf. Rukun tayamum. Yang pertama, niat bertayamum. Kedua, menyapu debu tanah di kemuka. Ketiga, menyapu debu tanah kedua belah tangan sehingga ke siku. Yang keempat, tertib. Apakah syarat sah tayamum? Yang pertama, menghilangkan najis terlebih dahulu. Yang kedua, debu tanah yang suci. Yang ketiga, bukan dari debu tanah yang mustakmal, maksudnya yang telah digunakan. Yang keempat, maksudnya ada qasad, iaitu niat penggunaan debu tanah. Yang kelima, menyapu muka dan 2 tangan sehingga ke siku dengan 2 kali tepuk. Tepukan pertama bagi muka dan tepukan kedua bagi tangan. Yang keenam, pastikan terlebih dahulu arah kiblat. Yang ketujuh, bertayamum apabila telah masuk waktu solat. Yang ke-8, 1 tayamum bagi 1 solat fardu dan beberapa solat sunat. Kenapa perlu bertayamum? Yang pertama, ketiadaan air setelah berusaha mencarinya. Yang kedua, ada air tetapi hanya mencukupi untuk keperluan makan dan minum. Yang ketiga, boleh membahayakan kesihatan dan nyawa sekiranya menggunakan air. Mari aku tunjukkan bagaimana korang boleh bertayamum dengan debu tanah. Yang pertama, taburkan debu di atas lembaran tisu ataupun kain yang bersih dengan anggaran sukatan 2 sudu besar, bergantung kepada keperluan. Yang kedua, menepuk 2 tapak tangan pada debu kali pertama untuk menyapu muka. Yang ketiga, menipiskan debu di lembaran tisu ataupun kain bersih yang lain. Jika menipiskan debu atas tisu ataupun kain bersih yang sama, ia akan menjadi mustakmal, iaitu debu yang telah digunakannya. Yang keempat, berniat tayamum semasa tangan yang berdebu menyapu ke muka. Lafaz tayamum ialah nawaitu tayammuma listiba hatis solah lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku bertayamum bagi mengharuskan sembahyang kerana Allah Ta'ala. Kemudian, korang menyapu debu ke muka tanpa perlu menggosok untuk tujuan meratakannya. Cukup sekadar diyakini meratai bahagian muka secara umum. Yang kelima, membersihkan debu-debu yang melekat di tangan untuk menepuk debu yang seterusnya. Yang keenam, menepuk 2 tangan pada debu kali kedua untuk menyapu tangan. Yang ketujuh, menipiskan debu di lembaran tisu ataupun kain bersih. Korang perlu ingat, jika menipiskan debu atas tisu kain bersih yang sama, ini akan menjadikan debu tersebut debu mustakmal. Maksudnya, debu yang telah digunakan. Yang ke-8, menyapu kedua-dua tangan sehingga ke siku, mulai dari tangan kanan dan diakhiri dengan tangan kiri. Tapak jejari tangan kiri sahaja menyapu kulit jejari tangan kanan. Tapak jejari tangan kiri terus menyapu hingga ke siku tangan kanan. Perut tapak tangan kiri menyapu bawah lengan tangan kanan sehingga hampir bawah penggelangan tangan kanan. Tapak ibu jari tangan kiri menyapu kulit ibu jari tangan kanan. Ulangi langkah yang sama untuk menyapu debu pada tangan kiri. Yang ke-9, melipat lembaran tisu atau kain yang telah digunakan dan membuang dalam tong sampah. Doa selepas tayamum sama seperti doa selepas wuduk. Pelbagai posisi korang boleh solat ketika korang sakit. Yang pertama, duduk melunjur di atas katil. Yang kedua, duduk seperti tasyahud ataupun tahiyat akhir ataupun tahiyat awal. Yang ketiga, duduk secara bersila. Yang keempat, duduk di atas kerusi. Yang kelima, baring mengiring. Yang keenam, baring menelentang. Yang diharuskan ialah yang pertama, pesakit yang bersimen seperti di bahagian kaki. Yang kedua, pesakit yang sentiasa berada di atas katil yang mempunyai masalah pergerakan. Yang ketiga, pesakit yang mengalami masalah untuk berdiri lama. Jom aku tunjukkan bagaimana solat duduk di atas katil ataupun kerusi. Yang pertama, duduk menghadap kiblat mengikut kemampuan, keselesaan korang dan berniat untuk solat. Kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, mulakan baca surah Al-Fatihah. Dan surah yang keempat, rukuk dengan menundukkan sedikit kepala mengikut kemampuan. Yang kelima, iktidal, bangun daripada rukuk dan kembali seperti kedudukan asal. Yang keenam, sujud mengikut kemampuan, tunduk lebih daripada had rukuk. Yang ketujuh, duduk di antara 2 sujud. Yang ke-8,
membaca tahiyat awal dan akhir bergantung pada bilangan rakaat. Yang ke-9, memberikan ucapan salam ke kanan. Ucapan salam ini adalah rukun solat dan memberikan salam ke kiri merupakan sunat. Seterusnya, aku tunjukkan solat duduk di atas katil ataupun kursi bagi ibu hamil. Yang pertama, berniat dan takbiratul ihram. Kedua, membaca Al-Fatihah dan surah. Yang ketiga, rukuk. Yang keempat, sujud. Yang kelima, tahiyat awal ataupun akhir bergantung pada bilangan rakaat. Dan yang keenam, memberi salam. Bagi korang solat secara mengiring. Yang pertama, mengiring dengan menghadap kiblat mengikut kemampuan pesakit dan berniat untuk solat. Ingat, posisi tangan boleh bertindih, diletakkan di atas perut seperti dalam gambar atau diletakkan di sisi badan pesakit dan mengikut keselesaan pesakit. Kedua, membaca surah Al-Fatihah dan surah lazim. Yang ketiga, rukuk dengan menundukkan sedikit kepala. Keempat, iktidal, bangun dari rukuk dan kembali seperti keadaan asal. Yang kelima, sujud mengikut kemampuan dengan menundukkan sedikit kepala melebihi had rukuk. Yang keenam, duduk di antara dua sujud. Yang ketujuh, membaca tahiyat awal atau akhir bergantung pada bilangan rakaat. Yang ke-8, memberi salam. Perbuatan memalingkan muka ketika salam adalah sunat kerana yang wajibnya hanyalah sebutan Assalamualaikum warahmatullahi. Mari kita lihat solat secara berbaring. Yang pertama, berbaring dengan menghadap kiblat mengikut kemampuan pesakit dan berniat untuk solat. Ingat, tinggikan sedikit kepala dengan bantal dan sebagainya agar dada menghadap ke arah kiblat bagi yang berkemampuan. Yang kedua, membaca surah Al-Fatihah dan surah. Yang ketiga, rukuk dengan menundukkan sedikit kepala. Yang keempat, iktidal, mengangkat tangan jika mampu atau mengangkat kepala kembali kepada keadaan asal. Yang kelima, sujud dengan menundukkan sedikit kepala melebihi had rukuk. Yang keenam, membaca bacaan duduk di antara dua sujud. Yang ketujuh, membaca tahiyat awal atau akhir bergantung pada bilangan rakaat. Yang ke-8, memberi salam. Ingat, perbuatan memaling muka ketika salam adalah sunat kerana yang wajibnya hanyalah sebutan Assalamualaikum warahmatullahi. So, begitulah perkongsian aku dalam episod kali ini. Semoga video ini memberi manfaat kepada korang. Dan kepada korang yang belum subscribe channel Saja Sembang, please subscribe channel aku. Dan jangan lupa share dan like video ini. Dan jumpa lagi di episod yang akan datang dengan konten yang menarik. Saya Fahizwan. Assalamualaikum.